Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. وإن شاء الله سنتكلم عن موضوع جديد في علم المنطق للسنة الرابعة، وهي موضوع الثالث في علم المنطق، ألا وهي الألفاظ. فممكن تأخذ كتابكم ونستمع معا. طيب، أولا هيا ننظر إلى أشياء مهمة قبل أن ندخل في هذه الموضوع، أي حاجة مبحث الألفاظ، keperluan perbincangan lafaz. Okey, dia kata la sabil ila tawsilul ma'ani ila al-ghairi illa an tariqi alfaz. Okey, dia kata la sabilu ila tawsilul ma'ani, tak ada jalan untuk sampai kepada makna kecuali melalui jalan lafaz. Maksudnya kita nak faham sesuatu perkataan ataupun sesuatu perkara tu tidak kena dengan jalan lafaz. Maksudnya kita kena melafazkan sesuatu nak bagi orang faham. Okey, yang kedua, al-lafzu mir'atu lil ma'na li wujudi alaqah al-wathiqah baina al-lafzi wal ma'na. Okey, lafaz ni merupakan cermin. Okey, bila sebut cermin maksudnya objek dengan benda yang ada dalam cermin tu sama, rupa dia sama. Li wujudi al-alaqah al-wathiqah baina al-lafz wal ma'na. Okey, lafaz dianggap sebagai cermin kepada makna. Li wujudi al-alaqah, kerana wujud satu hubungan yang kuat antara lafaz dengan makna. Okey, lafaz dengan makna ni ada hubungan kuat, jadi dia seakan-akan sama. Sebut je lafaz, benda itulah dia nak. Okey, yang ketiga, al-khata' fil lafzi yajurruna ila khata' fil makna. Tersalah dalam lafaz menyebabkan tersalah juga pada makna. Kita tersilap sebut sesuatu lafaz, maka salah jugalah makna. Thumma la budda lakum an ta'rifu atau ta'lamu anna al-lafzu yanqasimu ila qismain. Okey, lafaz terbahagi kepada dua. Iaitu mufrad dan murakkab. Okey, mufrad dan murakkab. Kemudian mufrad tu terbahagi pula kepada 3 dan murakkab tu terbahagi pula kepada 2. Okey, jadi kita akan tengok satu-satu. Yang pertama, mufrad. Okey, kita tengok takrif mufrad. Ma laysa lahu juz'an yadullu dilalah maqsudah ala juz'il ma'na murad minhu. Apa ataupun lafaz yang mana laysa lahu juz'an, tidak ada padanya juzuk ataupun pecahan-pecahan bahagian. Yadullu dilalah maqsudah, yang menunjukkan kepada nak sampai sesuatu maksud, ala juz'il ma'na, kepada makna yang lain, al-murad minhu, yang dikehendaki dengannya. Contohnya insan. Okey, contohnya perkataan insan. Dalam perkataan insan tu tak ada juzuk yang boleh dipisahkan, yang mana kalau dipisahkan tu dia boleh beri maksud yang lain. Insan satu yang maksudnya manusia saja, tak boleh. Contohnya kita nak pecahkan in dengan san tu, nak pecahkan in dengan san tu tak boleh, tak akan jadi makna. Tapi kalau murakkab, tengok pada ta'rif murakkab, ma yadullu juz'uhu dilalatan maqsudah ala juz'il ma'na al-maqsud. Ma yadullu juz'uhu dilalatan maqsudah ala juz'il ma'na al-maqsud. Apa yang menunjukkan pembahagian ataupun bahagian-bahagian yang ada dalamnya, dilalah maqsudah, ada satu maksud, ala juz'il ma'na, terhadap makna yang lain, al-maqsud. Okey, maksudnya dalam satu benda tu dia ada banyak maksud. Okey. Mithaluhu yanjahu at-tilmiz al-mujtahid. Okey. Jadi murakkab ni senang ceritanya ayat. Okey, ayat dia. Jadi apabila sebut ayat, maksudnya satu ayat tu apabila kita potong, bahagian yang kita potong tu ada makna setiap satu tu. Contohnya dalam ayat dia bagi tu yanjahu at-tilmiz al-mujtahid. Okey, 3
tiga patah perkataan tu adalah satu ayat. Jadi kalau kita potong, jadikan tiga bahagian, tiap-tiap satu tu akan beri maksud yang berbeza. Jadi itu adalah murakkab. Yang lafaz pula semata-mata satu kalimah, satu benda sahaja. Okey, seterusnya yanqasimu al-lafzu mufrad ila ism wa kalimah wa adah. Okey, mufrad yang kata kita satu, yang saya kata satu kalimah saja tadi, terbahagi pula kepada tiga jenis. Yang pertama isim. Isim macam nahwu jugalah. Kita belajar isim ni adalah kata nama ataupun benda. Mithaluhu mudarrisun, mudarrisun cikgu, masjidun, masjid, nahrun, sungai. Okey, yang kedua dia ada mufrad ni, dia ada dipanggil sebagai kalimah. Okey, dipanggil sebagai kalimah. Contoh dia zahaba yajlisu asbara. Okey, kalimah ni dalam nahwu bahasa dia dipanggil sebagai fi'il, kata kerja. Tapi dalam ilmu mantik dia panggil kalimah. Okey. Yang ketiga adatun, okey, huruf, mithaluhu man ala fi. Jadi mufrad ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama isim, kata nama, kalimah ataupun dalam nahwu dipanggil fi'il, kata kerja, adatun ataupun huruf, min ala, man ala fi, min ala fi. Okey, pembahagian murakkab pula dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua, tam dengan naqis. Tam dengan naqis. Okey, kita tengok maksud tam tu apa dia. Ma afadu faidatu tahsinu as-sukut alaihi. Apa yang memberi faedah, apa yang memberi faedah, tahsinu sukut, yang elok diam dari ke atasnya. Kalau naqis pula, ma la yafidu faedah tahsinu sukut alaiha, apa yang tak beri faedah, apa yang tak beri faedah, apa yang tak beri faedah. Jadi tam tu maksud dia sempurna. Murakkab kita kata tadi ayat. Maksud apabila sebut ayat, maksudnya terdiri daripada beberapa kalimah. Jadi ayat yang jenis tam ni dia ayat yang sempurna. Habis satu ayat tu dia memberi maksud yang sempurna. Tapi kalau naqis tak sempurna. Dia jadi ayat juga tapi ayat yang tak sempurna. Contohnya apa? Contoh yang sempurna tam, zahaba Muhammadun ila madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Itu ayat yang sempurna. Kalau ayat yang tak sempurna, contohnya zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Muhammad ni pergi. Pergi ke mana? Okey, tak jelas dan tak sempurna ayat tu. Jadi kita panggil sebagai naqis. Kalau zahaba Muhammadun menunjukkan ia tak sempurna, kita panggil sebagai naqis. Okey. Tam terbahagi pula kepada dua jenis. Okey, tam terbahagi pula kepada dua jenis. Ada khabari, ada insya'i. Khabari kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ayat penyata, ayat kenyataan, ayat kenyataan. Kullu murakkab yahtamil as-sidqa wal kizba li zatihi. Okey, semua kullu murakkab, semua ayat yang kita boleh tangkungkan ataupun kita boleh anggap as-sidqa wal kazib, sama ada ayat tu benar ataupun tidak benar ataupun bohong, lidzatihi, pada ayat itu sendiri. Contoh dia bagi an-nazafatu asasul qawaid as-sihhiyah. An-nazafatu asasul qawaid as-sihhiyah. Kebersihan asas kepada qawaid sihat, kaedah-kaedah untuk menjadi sihat. Okay. Jadi ayat tu merupakan ayat khabari. Sebab apa? Sebab kita boleh kata kepada orang yang berkata dengan ayat ni, hang tu benar, ataupun kita boleh kata kat dia, hang tu tipu. Kalau ada seseorang berkata kepada kita, an-nazafatu asasu al-qawaid as-sihhiyah, ada seorang kata lagu tu, kebersihan merupakan kaedah-kaedah sihat, kaedah-kaedah sihat. Jadi kita boleh kata kat dia, hang tu tipu, hang tu betul. Okey, dua benda tu sama ada benar ataupun bohong. Jadi disebabkan tu ayat tu bersifat khabari, maka kita boleh kata benda tu benar ataupun bohong. Tapi kalau yang jenis insya'i pula, kullu murakkab la yahtamil as-sidqa wal kizba li zatihi.
setiap murakab yang tak boleh dianggap, yang tak boleh ditanggung kepada benar ataupun bohong. Misal, la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Nah, hal addaita alwajib nahwu dinaka. Okay, contoh kedua dia bagi, hal addaita alwajib nahwu dinaka. Adakah kamu menaikkan kewajipan kamu terhadap agama kamu? Okey. Jadi ayat insya ini dia lawan kepada ayat khabari, iaitu kalau khabari tadi kita boleh kata ke orang yang berkata tu dia benar ataupun bohong. Kalau insya ini kita boleh kata kepada dia tu dia benar ataupun bohong, sebab ayat tu memang kita tak boleh nak kata dia benar ataupun bohong. Contoh, kita tanya soalan, ma ismuka? Si A ni tanya kepada si B, ma ismuka? Tanya B. Jadi tak boleh si B ni nak kata kat si A, hang tipu, tak boleh, sebab ni soalan. Jadi soalan ni termasuk dalam insya'i. Okey. Kita tengok insya'i ada dua jenis pula, sama ada talabi ataupun ghaira talabi. Talabi ni maksud dia ada tuntutan. Jadi yang insya'i ni senang cerita ya, ayat yang mana orang mendengar tu tak boleh kata tipu ataupun bohong. Okey, si A tanya B tak boleh kata kat si A ni bahawa dia tipu. Lain pula kalau si A ni guna ayat khabari, si B ni boleh kata kat dia tipu ataupun boleh kata kat dia ni bohong. Okey. Jadi haza faqat al-yawm درسنا اليوم أولا حاجة مبحث إلى الألفاظ. Kenapa perlu ada pembahasan tentang lafaz ni? Yang kedua, kita belajar juga pembahagian lafaz. Lafaz terbahagi kepada dua. Lafaz terbahagi kepada dua, iaitu mufrad dan murakkab. Mufrad ni ialah kalimah, satu kalimah ataupun satu benda. Adapun murakkab adalah ayat. Apabila sebut ayat, maka ayat terbahagi daripada beberapa kalimah, beberapa perkataan. Okey, yang kedua kita belajar juga dalam murakkab tu dia ada tam, ada naqis, ada yang sempurna dan ada yang kurang tak cukup ataupun cacat, naqis. Okey, dalam tam dia sama ada khabari ataupun insya'i. Okey, tam yang mana kita kata ayat yang sempurna tadi dia ada khabari dengan insya'i. Jadi yang paling penting tajuk ni adalah ni khabari dengan insya'i. Apa kena tahu boleh bezakan antara khabari dengan insya'i. Khabari ayat penyata. Apabila sebut ayat khabari, maka kita boleh kata kat ayat tu ataupun orang yang berkata menggunakan ayat khabari tu hang bohong ataupun hang betul. Kalau ayat insya'i, kita tak boleh kata kepada orang yang berkata tu hang benar ataupun bohong. Contoh ayat insya'i, nahi, larangan, jangan tidur. Ustaz kata kat hampa jangan tidur, hampa bangun kata ustaz tipu, tak kena, salah pada ayat tu. Hampa tak boleh kata kat ustaz tipu, sebab ayat yang ustaz kata tu jangan tidur tu bukan ayat khabari. Yang tak boleh kata kat ustaz tipu ataupun bohong. Jadi khabari ayat penyata, insya'i bukan ayat penyata. Wallahu ta'ala a'lam.